Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 5, unit 2, permainan kategori serangan, iaitu permainan hoki. Permainan hoki merupakan salah satu sukan berpasukan yang mempersembahkan corak permainan pantas dan menarik. Pemain-pemain perlu kreatif dan bijak menyusun strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Pasukan yang menyerang perlu berusaha untuk mencipta, menguasai dan menggunakan ruang bagi menghasilkan jaringan untuk mencapai kemenangan. Okey. Permainan hoki juga adalah salah satu permainan kategori serangan. Okey. Pemain-pemain hoki perlu menguasai beberapa kemahiran penting, seperti menolak, menerima, menjaringkan gol, tackle. Alright. Pasukan yang bertahan pula perlu berusaha supaya hasrat pasukan yang menyerang dapat digagalkan untuk mencapai kemenangan. Okey. Kemahiran asas yang penting dalam strategi menyerang dan bertahan. Okey. Ada beberapa kemahiran asas yang pemain hoki perlu kuasai untuk mengaplikasikan strategi menyerang dan bertahan. Okey, yang pertama ialah kemahiran tackle. Okey. Setiap pemain perlu ada kemahiran tackle. Ini maksudnya kemahiran tackle yang bersih, bukannya tackle yang tidak dibenarkan. Okey. Okey, yang kedua ialah kemahiran menggelecek. Jika seorang pemain hoki tidak menguasai kemahiran menggelecek, maka pasukan tersebut akan banyak kehilangan bola. Pemain lawan sangat mudah untuk mencuri atau mengambil semula bola daripada pemain hoki tersebut. Okey, dan yang ketiga ialah kawalan bola. Jika kamu sudah bermain di peringkat tertinggi, kamu punya kawalan bola memang amat baik. Oleh itu, jika kamu menguasai kemahiran kawalan bola yang baik, strategi menyerang dan bertahan yang telah disusun oleh jurulatih kamu akan berjaya. Alright. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada strategi serangan. Okey. Untuk strategi serangan dalam permainan hoki ini, strategi utama yang digunakan adalah formasi 3-3-3-1. Okey, formasi ini berkesan untuk strategi menyerang dan bertahan kerana melibatkan sokongan pemain. Okey, jom kita lihat bagaimana formasi 3-3-3-1 ini. Okey, untuk formasi 3-3-3-1 menyerang, okey, ini adalah kedudukan dia. Okey, untuk P ialah penyerang, T ialah pemain tengah, D mewakili pertahanan, S mewakili sweeper dan K mewakili penjaga gol. Alright. Okey, kita lihat formasi 3-3-3-1. 3 menggunakan 3 penyerang, 3 pemain tengah, 3 pertahanan dan 1 sweeper. Okey. Alright. Okey, semasa menyerang, 2 orang pemain tengah akan overlap sebagai pemain sayap. Lihat, 2 pemain tengah akan pergi ke sayap kiri dan sayap kanan. Okey, seterusnya 3 orang penyerang mencari ruang dalam kawasan D. Okey. Dia akan mencari ruang untuk menjaringkan gol. Sebab apa mencari ruang dalam kawasan D? Sebab dalam permainan hoki, penyerang atau pemain hanya boleh menjaringkan gol dalam kawasan D. Jika pemain menjaringkan gol luar kawasan D, jaringan tidak dikira. Okey. Seterusnya, 2 orang pemain pertahanan akan bergerak menyokong pemain tengah. Okey, iaitu
Okey, dua orang pemain pertahanan kiri dan kanan akan bergerak ke tengah untuk menyokong pemain tengah. Alright, ini adalah kedudukan pemain semasa menyerang. Okey. Okey. Seterusnya, kita akan belajar strategi serangan sudut penalti. Okay. Yang pertama, strategi drag flick. Yang kedua, pukulan terus direct hit. Dan yang ketiga ialah pukulan bervariasi indirect hit. Okay, kita pergi kepada drag flick dahulu. Drag flick merupakan kemahiran istimewa dalam pukulan sudut penalti. Kemahiran ini dilakukan apabila pusher menolak bola kepada stopper untuk pemain yang melakukan drag flick mendorong bola ke dalam kawasan D dengan merendahkan badannya untuk melakukan sungkitan ke arah gawang gol. Okey, kita lihat video macam mana drag flick ini. Itu dia, pusher akan tolak dan itu dia. Itu dinamakan drag flick. Kita bagi sekali lagi. Alright. Okay. Pusher akan menolak kepada stopper dan seorang pemain akan melakukan drag flick ke arah kawasan gol. Okay. Seterusnya, pukulan terus ataupun direct hit. Kemahiran ini dilakukan apabila pusher menolak bola kepada stopper. Stopper dengan pantas menolak bola ke dalam kawasan D dan hitter bergerak menuju kepada bola serta membuat pukulan ke arah gol. Kemahiran ini biasanya dilakukan oleh pemain pertahanan yang mempunyai pukulan yang kuat. Okey, jom kita lihat video untuk lebih memahami. Itu dia. Okey, sekali lagi kita lihat pusher akan tolak bola kepada stopper dan hitter akan memukul bola ke arah gol. Ini dinamakan direct. Maksudnya bila selepas stopper dapat bola, stopper akan bagi kepada hitter dan hitter direct hit ke kawasan gol. Okey. Okey, yang ketiga ialah pukulan bervariasi indirect hit. Pukulan bervariasi ini melibatkan beberapa set piece dengan tujuan mengelirukan penjaga gol dan pertahanan lawan semasa sudut penalti. Antara set piece dalam kemahiran variasi ialah variasi pukulan dari sebelah kiri, dari sebelah kanan dan dari titik penalti stroke. Okey, kita lihat dulu variasi dari sebelah kanan. Okey, kita lihat hitter akan bagi kepada kawannya yang di sebelah kanan. Dia tidak direct, dia passing dahulu and then baru melakukan jaringan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat variasi indirect hit di sebelah kiri pula. Okey. Hitter akan menolak bola ke kawan yang berada di sebelah kiri. Kita lihat sekali lagi. Okey, hitter akan tolak bola ke kiri dan cuba untuk menjaringkan gol. Alright. Itu ialah pukulan bervariasi. Maksudnya dia tidak direct. Dia akan menghantar kepada kawan satu lagi dan baru menjadikan gol. Okay, alright. Strategi bertahan. Strategi bertahan yang berkesan mampu mengawal dan menguasai permainan. Strategi bertahan dalam formasi 3-3-3-1 berupaya mengimbangi pasukan dengan peranan pemain sweeper. Pemain ini merupakan posisi pertahanan paling penting yang berupaya membaca pergerakan serangan pasukan lawan dan mengetahui barisan pertahanan dengan memintas setiap serangan yang dilakukan. Alright, inilah situasi bertahan dalam permainan hoki. Okey. Ada 3 strategi bertahan. Yang pertama ialah peranan sweeper. Yang kedua, kawalan zon. Dan yang ketiga, 1 lawan 1. Okay, kita lihat yang pertama ialah peranan sweeper.
Sweeper akan turun ke dalam kawasan D dan memerhati pergerakan pihak lawan apabila diserang. 3 pemain pertahanan yang lain juga akan turun membantu mengawal kawasan serangan, dan 3 pemain tengah dan 2 pemain serangan juga akan turun membantu benteng pertahanan. Okey. Kita lihat video untuk lebih faham. Sekiranya berlaku serangan balas. Okey. Ini adalah formasi 3-3-1 bertahan. 3 orang pemain pertahanan akan disokong oleh sweeper untuk memintas pergerakan pihak lawan. Lihat, 2 orang pemain pertahanan yang naik ke atas tadi akan turun semula ke bahagian pertahanan. Dan sweeper akan masuk ke dalam kawasan D. Okey, ini adalah kedudukan pemain semasa pertahanan apabila berlaku serangan balas. Alright. Okey, itu ialah kita lihat kedudukan ataupun formasi 3-3-3-1 semasa bertahan. Dan kita lihat peranan sweeper, dia akan sentiasa berada di bahagian pertahanan, dan apabila diserang balas, dia akan turun lagi sehingga masuk ke dalam kawasan D. Okey, yang kedua ialah kawalan zon. Strategi ini membolehkan pemain mengawal lebih daripada seorang pemain pasukan lawan dengan menghadkan ruang pergerakan lawan. Kawalan zon juga mampu menghalang bola daripada memasuki kawasan D dan menyukarkan pasukan penyerang melakukan jaringan. Maksud dia, setiap pemain akan mengawal dalam zonnya sendiri. Apabila pihak lawan datang, daripada zon di sebelah kiri, pemain yang berada di zon di sebelah kiri akan mengawal pihak lawan tersebut. Begitu juga jika pemain yang berada di zon di sebelah kanan. Itu ialah strategi kawalan zon. Okey, seterusnya kita pergi kepada strategi 1 lawan 1. Kawalan 1 lawan 1 sering digunakan oleh pasukan yang mempunyai tahap kecergasan yang tinggi. Lebih ramai bilangan pemain tengah dan serangan yang turun membantu pertahanan apabila pasukan diserang. Setiap pemain akan mengawal seorang penyerang pasukan lawan dan menghadkan pergerakan pasukan lawan. Okey, inilah gambar rajah yang menunjukkan ketika strategi bertahan 1 lawan 1. Okey, seorang pemain pertahanan akan mengawal seorang pemain penyerang. Alright. Ini memerlukan tahap kecergasan yang tinggi. Okey, jika jurulatih ingin menggunakan formasi 1 lawan 1 ataupun strategi 1 lawan 1 ini, dia perlu memikirkan tahap kecergasan yang tinggi yang ada pada pemainnya. Alright. Okey, seterusnya ialah strategi pertahanan sudut penalti. Okey, ada 3 strategi, iaitu yang pertama ialah sistem larian 1-3, yang kedua sistem larian 3-1 dan yang ketiga ialah sistem larian 2-2. Okey, kita pergi sistem yang pertama, iaitu sistem larian 1-3. 3 orang pemain yang berdiri dari dalam gol mempunyai peranan sebagai pelari pertama, kedua dan ketiga. Apabila bola ditolak oleh pusher kepada stopper, pelari pertama akan memecut ke arah stopper dan hitter untuk menghalang sebarang pukulan. Okey, pelari kedua pula berlari ke arah pemain bersebelahan hitter dan bertindak sebagai pelapis pelari pertama. Okey, ini maksud dia apabila pusher menolak bola kepada stopper, seorang pemain pertahanan akan memecut ke arah stopper dan hitter untuk menghalang sebarang pukulan, dan tiga lagi pemain pertahanan yang daripada gawang gol akan bertindak sebagai pelapis pertahanan. Alright.
Okey, yang kedua ialah sistem larian 3-1. Okey. Strategi larian 3-1 memerlukan murid 1 memecut ke arah stopper dan hitter, murid 2 menuju ke kiri titik penalti stroke untuk mengawal pemain yang cuba untuk membiaskan bola ke arah gol, dan murid 3 pula bergerak untuk mengawal serangan daripada pemain yang mungkin akan membuat biasan atau jika bola dihantar semula kepada pusher. Okay. Dan pertahanan yang keempat ialah bertindak sebagai postman, akan keluar dari dalam gawang untuk mengawal pemain sayap kanan penyerang yang cuba membuat biasan. Inilah kedudukan ataupun sistem larian 3-1. Maksudnya 3 orang pemain akan keluar untuk menghalang sebarang serangan, dan seorang postman akan standby di hadapan kawasan gol, bertindak sebagai postman. Alright. Yang ketiga ialah sistem larian 2-2. Strategi larian ini akan menggunakan 2 orang murid sebagai postman dan 2 orang murid sebagai pelari pertama dan kedua. Apabila bola ditolak oleh pusher, murid 1 akan memecut ke arah stopper dan hitter bagi menghalang sebarang percubaan, dan murid 2 akan berlari ke arah kanan dan bertindak untuk menghalang jika bola dihantar ke kanan atau balik kepada pusher. Ini 2 orang pemain akan memecut ke arah stopper dan hitter, dan 2 orang lagi sebagai postman. Dia akan menolong penjaga gol untuk menjaga gawang supaya tidak dibodosi. Alright. Okey. Sampai di sini saja kita punya pembelajaran mengenai strategi menyerang dan bertahan dalam permainan hoki. Seperti biasa, kamu perlu membuat latihan pengukuhan untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kamu. Sekian, terima kasih.